Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'lu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hassa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Katanya pengarang rahimahullahu ta'ala, berkata Syekh Abdul Samad Al-Falimbani dalam kitab dia Hidayatus Salikin fi suluki maslakil muttaqin, sehinggalah perkataan dia kat mana? Syahdah. Syahdan hakikat tawakal itu iaitu berpegang hanya atas Allah Ta'ala, yakni percaya hanya pada Allah Ta'ala serta tiada berubah-ubah hatinya pada ketika ketiadaan sesuatu daripada segala sebab yang mendatangkan akan rezekinya. Demikianlah disebut oleh Sayyid Abdul Qadir Al-Aidarus dalam kitab Durrus Saminnya. Jadi maksud tawakal itu hati bergantung dengan Allah. Sama ada hati itu bergantung dengan Allah ketika tiada asbab, tak ada benda, gantung sungguh dengan Tuhan lah. Ketika ada benda pun hati juga masih bergantung dengan Tuhan. Jadi sama sahaja, sebab ada ataupun sebab tiada, hati tetap bergantung dengan Tuhan. Jadi orang tawakal ni sama ada dia menggunakan asbab ataupun tak guna, hati dia tetap dengan Tuhan. Contohnya, dia kerja dengan dia tak kerja, hati dia sama sahaja. Dia ada duit, dia tak ada duit, hati dia sama sahaja dengan Allah. Rezeki makan minum dia di tangan Allah Ta'ala. Maka dia kerja ke supo saja, dia tak kerja saja, hati dia sama sahaja. Kerja dapat pahala sunnah, tak kerja dapat pahala tawakal. Boleh berlaku. Tawakal ni boleh berlaku. Tu, tawakal ni hati. Kadang-kadang kita rasa kita tawakal, sebenarnya kita tidak tawakal. Contohnya seorang tak kerja tapi pitih mari berat. Maka dia rasa dia tawakal, sebenarnya dia bergantung dengan pitih. Tak ada pitih, tak sedap juga. Hati tak tenang juga. Rupanya selama ni dia bergantung dengan duit juga, bukan bergantung dengan Allah. Maka benda-benda lagu ni halus dia punya nak faham maksud tawakal ini. Kadang-kadang kita tengok orang tu berusaha, kerja rajin, nampak macam tak tawakal, bergantung dengan kerja, tetapi hati dia penuh dengan Allah Ta'ala. Ada orang tak kerja, ada orang duduk atas masjid, nampak macam tawakal, tapi hati penuh dengan makhluk, bergantung dengan makhluk. Bila kau makhluk nak beri pitih kat hamba? Tak ada kau orang nak beri duit kat hamba. Sudah. Ni bukan makam tawakal lagi. Itulah yang disebut oleh Abi Abdul Qadir Al-Aidarus
Habib Abdul Qadir Al-Idrus. Dalam kitab dia Durrus Samin. Dan kata Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam kitab Arba'in fi Usuluddin, dia kata apa dia? Wa makna tawakkuli antakila amraka ilallah wa yasiqa bihi qalbuka wa tatma'inna bi tafwidi nafsuka wa la yaltafit ila ghairillahi aslan. Artinya makna tawakal itu bahawa engkau berpegang pada perbuatanmu itu kepada Allah. Semua perbuatan kita bergantung dengan Allah. Dengan Allah. Bukan kata apabila kita buat satu-satu perbuatan, kita kata kita yang buat. Cuma kita serah pada Allah. Masih ada rasa lagi. Awal-awal lagi semua urusan kita, gerak-geri kita, perancangan kita itu daripada Allah. Serah awal-awal lagi. Perbuatan kita. Ada orang setengah tu masa dia buat kerja, masa duduk menanam, hak tu tidak tawakal. Lepas sudah tanam, kita serah Tuhan lah. Nak tumbuh kau tak tumbuh. Separuh-separuh pekerjaan dia. Separuh dia rasa dia boleh buat sendiri, tak perlu ke Tuhan. Masa duduk usaha tu tak perlu ke Tuhan. Masa nak tengok hasil, baru serah ke Tuhan. Salah juga. Ketika berusaha, ketika buat satu-satu benda tu lagi awal-awal lagi kena serah ke Tuhan dah. Hasil tu tentu dah lah hak ke Tuhan lagi. Maka awal-awal pekerjaan kita tu serah ke Tuhan dah. Yakni engkau serahkan segala pekerjaanmu itu kepada Allah. Dan percaya dengan dia hatimu. Di samping serah kepada Tuhan, hati kena percaya ke Tuhan. Kena sikah ke Tuhan. Misalnya kita pergi pada satu tempat. Nak tinggal kenderaan. Nak tinggal motor. Takut dia mau curi. Takut dia mau curi. Ada orang kata ambil batu seputih. Baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Patut letak batu tu dalam raga motor. Taklah dalam kawasan motor. Tinggal minta ya Allah ya Tuhanku, minta tolong jaga motor hamba. Maka kita pergi. Tu cara nak suruh jaga motor, nak suruh selamat kau, nak suruh gapo dia. Buat isyarat, buat sebab saja batu tu sebagai tanda sahaja. Tu serah pekerjaan. Ada orang apabila dia serah pekerjaan kepada Allah, dia masih nak tadbir lagi dalam natijah dan keputusan benda. Kita serah dah ke Tuhan. Tiba-tiba keputusan benda, hak kita berlaku, hak buat tu, kita tak puas hati dengan keinginan kita. Sudah. Saat ni serah ke Tuhan. Ikut Tuhan lah, Tuhan nak buat gaponya. Kita tinggal motor, hati tawakal ke Tuhan dah misalnya. Klik kita tengok motor hilang. Allah, motor ni hilang. Tak puas hati dengan Tuhan. Saat ni kata serah ke Tuhan. Tuhan nak perilah ikut dia lah. Tuhan nak jaga, Tuhan nak adanya. Tapi, tabiatnya, bukan kata tabiat. Tuhan kata hamba tak akan sia-sia ke orang percaya kat hamba. Gitu boleh sebut. Tapi, kalau hilang pun, hati tetap dengan Tuhan. Nak kata gua mana? Saat ni hamba serah ke Tuhan ikut dia. Dia nak buat apa dia. Nak peracun motor hamba pun. Tapi kita serah satu benda ke Tuhan. Tapi natijah nak supaya kita. Saat ni kata serah ke Tuhan. Supaya kita serah ke tukar. Tukar boleh tolong beki. Boleh buat katil kau. Buat mari kau. Tukar pun buat. Hamba serah belakang dah. Kau tukar dah. Buatlah apa-apa. Tukarnya buat. Mari mengepek tak puas hati. Weh, saat ni kata serah ke hamba. Biar jelas kata kalau serah kat hamba, kalau demo nak royak nak lagu mana. Biar jelas. Kalau tak serah kata. Maka tawakal ni ada 3 peringkat. Tawakal ni ada 3 peringkat. Pertama peringkat tawakal itu, ni ada sebut. Lepas ni sebut. Tak payah sebut cerita awal. Biar baca kitab lah. Dan percaya dengan dia hatimu. Hati duduk percaya ke Tuhan. Dan tetap hatimu dengan menyerahkan akan dirimu kepada Allah. Hati duduk lagu tu semacam. Lebih-lebih lagi kita mengaji agama Tuhan ni.
Kena banyak tawakal, banyak serah Tuhan. Jangan rasa dengan kepintaran kita, dengan kebijakan kita dapat memahami ilmu. Jangan rasa kita boleh amal dengan sendiri ilmu yang kita belajar tu. Minta dengan Tuhan supaya izin kepada kita untuk amal apa yang kita belajar. Dan kita niat pula, kalau Allah Ta'ala izin, Allah Ta'ala buat, minta dengan Tuhan supaya kita boleh sebar pula ilmu yang kita belajar ni. Gitulah. Hati kena serah ke Tuhan semacam. Agama pada akhir zaman ni, jangan rasa kita hebat, jangan rasa kita, tak apa, hamba boleh pegang. Begini, insya-Allah hamba, jangan duk lagu tu. Serah ke Tuhan, ya Allah, ya Tuhanku, kamulah yang membalikkan hati. Kamulah yang menyebabkan orang ni berlaku lagu ni, tetapkan aku dalam agamamu. Minta semacam. Minta supaya tetap hati dengan Tuhan semacam. Dan tiada berpaling engkau kepada yang lain daripada Allah sekali-kali. Hati dah, bukan kata usaha. Usaha, perbuatan tak apa. Misalnya kita pergi kerja, tapi hati duk serah ke Tuhan semacam. Maka kalau orang tawakal, beza dia kerja. Orang tawakal dengan orang tak tawakal. Kalau orang tak tawakal, kerja dia tengok kok kerja semata-mata. Tapi orang tawakal bukan pemalas ni. Orang tawakal buat kerja biasa-biasa. Dah. Bukan hak tu malah. Buat kerja sungguh. Tapi hati dia berpegang dengan Allah. Rezeki, kekuatan yang dia boleh buat kerja sekarang ni daripada Allah Ta'ala. Ketahui olehmu bahawasanya tawakal itu 3 martabat. 3 peringkat. Hak ni dia contoh saja. Hati perasaan kita rasalah sendiri lagu mana perasaan orang bertawakal kepada Allah. Kalau orang masih wujud lagi sesuatu di dalam hati dia selain Allah, maka payah dia nak serah diri dia kepada Allah. Urusan dia. Hati mesti bulak-bulak ke Tuhan. Dalam fikiran dia, dalam otak dia, semua fikir Tuhan. Baru boleh serah. Kalau ada nak serah muka lain lagi, payah kita nak serah benda ni ke Tuhan. Kalau kita rasa benda tu semua Tuhan, baru kita boleh serah. Hidup hamba. Inna salati, sesungguhnya sembahyaiku, wa nusuki, ibadatku, wa mahyaya wa mamati, hidupku, matiku, lillahi rabbil alamin, milik Allah. Hidup hamba pun Tuhan yang milik, mati hamba Tuhan yang buatnya. Semua itu adalah Allah Ta'ala. Semua 100%. Hidup dan mati. Hidup tanda dia bergerak. Mati tanda dia tidak bergerak. Yakni semua gerak-geri hamba. Diam dan gerak hamba itu milik Allah Ta'ala. Maka apabila kita rasa lagu tu, barulah kita rasa nak serah ke Tuhan. Tapi kalau kita rasa ada satu benda lain lagi boleh bergerak, boleh mengawal benda, boleh menghasilkan satu benda lain, ada benda boleh memberi kesan kepada benda lain, maka payah tawakal tu payah. Kalau kita tawakal pun, tawakal akan jadi gogek, gagak juga. Hati kena bulak sungguh ke Tuhan. Apa maksud hati kena bulak ke Tuhan? Yakni percaya Allah Ta'ala menguasai sesuatu. Kita sebut dah Nabi Muhammad orang paling besar dalam bab tawakal. Tetapi kalau perang, Nabi Muhammad tak pergi pakai baju kain plekat sekat dada, pakai pergi jalan berat-berat gitu. Tak. Nabi Muhammad bawa pedang, Nabi Muhammad pakai baju besi. Kadang-kadang 2 lapis Nabi Muhammad pakai baju besi. Menakut pahit ke? Bukan menakut pahit. Hati Nabi Muhammad lah paling tawakal sekalinya. Tetapi asbab dia guna juga. Maka itulah Nabi Muhammad kata tunjuk syariat itu zahir dan batin dia. Hak batin komplit dah bab tawakal, bab asbab pula syariat suruh. Kena kalau perang kena pakai pedang, kena pakai baju besi, kena gapo. Maka dua-dua kena tunjuk. Hak tu hak paling sempurna sekali. Syariat Nabi Muhammad bawa hak zahir, bawa hak batin. Katanya dalam hikayat Abi Madiyah kata Muhammad itu 2. Muhammad hak zahir, Muhammad batin. Kedua-dua itu Muhammad mari ajar belaka syariat batin dengan syariat zahir ni. Maka siapa dia ambil zahir, matilah Muhammad. Siapa dia ambil batin, mati juga Muhammad. Kena ambil zahir dan batin Muhammad. Maka seorang wali,
seorang wali yang paling tinggi martabat dia di sisi Tuhan, orang yang paling rapat perangai dia dengan Muhammad, dengan Nabi Muhammad. Zahir dia dan batin dia rapat sekali. Barulah dia boleh jadi pewaris Nabi Muhammad pada masa sekarang. Kalau dia ada lemah, misalnya dia ambil batin saja Nabi Muhammad, zahir dia tak boleh nak kawal. Macam orang majzub, orang gila, orang gapo, wali hak tekai, wali khamak kemain. Tapi wali ni majzub misalnya. Maka wali majzub tak tinggilah mana. Tubuh dia tak kuat, dia tak boleh menguasai dua keadaan. Hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia. Kadang-kadang terlalu kuat tarik ke hubungan dengan Allah, lupa dia hubungan dengan manusia. Dia tak boleh kecek betul. Pakaian dia tak teruruh. Sudah. Ni wali ni tak kuat, wali ni peringkat rendah. Sekalipun khamak terbaik setara mana, wali kutub dia boleh kawal dua keadaan. Hati dengan Tuhan, tubuh dengan manusia. Tak ada ugah lagu. Nabi Muhammad tak pernah kecek galak kau dengan ada, kecek biasa. Tapi hati dik dengan Tuhan semacam tak aja lepas. Hak ni paling payah sekali. Dan wali kutub ia kena mesti lagu ni. Baru boleh jadi wali kutub. Bukan kata hak majzub, hak apa tu tak boleh jadi wali. Boleh jadi wali tapi wali rendah lah. Wali majzub ni wali lemah lah. Sebab tubuh dia tak boleh nak kawal dua keadaan, boleh tawasa keadaan je. Hubungan dengan Tuhan je. Hubungan dengan manusia dia tak boleh. Tu wali majzub. Ya wali kutub ni ya biasa standard, nampak paling biasa sekali wali kutub. Tak ada ubah ke apa dia dengan manusia. Biasa ya dia, Tak ada ubah ke apa dia. Maka tawakal ni ada 3 martabat, 3 peringkat. Tawakal ada 3 martabat. Maka hak ni kena belajar dan kena berlatih. Kena belajar, kena berlatih, ya tak mari gak selalu pakai jadi tawakal, jangan lagu tu. Kita nak pandai masuk kena belajar. Belajar kena berah, belajar agak ni. Sunnatullah semua innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya mana-mana ilmu itu pun kena belajar. Beki basika kena belajar, goni kena belajar. Paling kurang tengok YouTube tak apa dah. Tapi belajarlah. Memang sunnatullah. Tiba-tiba nak benda hak payah, tawakal, sifat redha tak usah belajar. Tak boleh kena belajar. Benda payah kena belajar. Maka belajarnya adalah duduk dengan guru. Guru yang ada sifat tawakal lah. Kalau guru tu sendiri pun tak tawakal, nak belajar tawakal lagu mana? Kita nak pergi belajar bawa kapal terbang. Pergi jumpa dengan orang jual goreng pisang. Kita kata hamba nak belajar bawa kapal terbang. Hamba kapal terbang pun tak kenal. Sudah. Lepas tu, hamba pandai goreng pisang je. Nak belajar juga. Tak tahu jadi lagu mana. Berkembur habis tepung atas kepala jawab dia. Ya jadi kena cari. Sebab tu perkataan tapi guru tu kena pilih. Kita nak belajar ke apa dia? Nak jadi wali, kena cari guru wali. Barulah jadi wali. Orang-orang yang hebat, orang-orang yang berjaya di atas muka dunia, semua dia cari orang-orang lagu tu. Demo nak jadi orang alim, belajar dengan orang alim. Demo nak jadi wali, kena belajar dengan wali. Hak ni nak jadi wali, belajar dengan orang alim. Jadi alim, tak akan belajar. Buat apa kamu tak jadi wali? Jadi alim ya. Dah belajar dengan orang alim. Kalau belajar dengan wali, kadang-kadang tak payah belajar pun. Belajar dengan wali, duduk dengan dia ya. Jadi wali juga. Imam Ghazali, alimnya dia. Jadi tok guru besar di satu tempat pengajian, nama dia Madrasah Nizam Muluk di Iraq. Aling anak murid beribu-ribu. Hebat dalam semua jenis ilmu. Ilmu mantik, ilmu fiqh, ilmu tauhid, ilmu gapo, macam-macam. Tapi ada satu ilmu dia kurang. Gapo dia? Ilmu sufi. Dia bisa dah syarah buku-buku sufi, bisa dah. Tetapi berguru sufi tidak pernah. Maka akhir sekali cerita panjang, cerita pendek ke cerita, akhir sekali dia jumpalah guru sufi dia. Tok guru sufi dia nya orang kerja jual daging kilo gini jual daging. Aling, tak tanya hukum. Orang jual daging ni. Maka apabila adik dia yak kata
Abang kalau nak mengaji, dah abang kata nak mengaji, sebab abang dia satu kali tanya adik dia, sebab dia tengok adik dia ni bisa. Sekalipun tak boleh lawan dia dari sudut ilmu, tetapi adik dia kenapa bisa pada dia. Maka Imam Ghazali tabiat dia ni orang mencari semacam. Maka dia tanya, siapa dia gurumu? Mengaji dengan siapa dia? Adik dia pun jawablah nama sekian-sekian. Abang nak pergi ngaji, pergi. Abang kalau abang nak pergi ngaji kak, gigi tengok ingat syekh besar lagu mana buka pondok kau dok. Tepi jalan di Iraq tu ada orang jual daging. Gilah Imam Ghazali tanya nama sekian-sekian. Yalah dah betul dah hamba. Dia pun betul suka dia. Dia kata tok guru hamba nak mari ngaji ilmu. Katanya tok guru dia nak mengaji gapo dengan hamba. Hamba nak ngajar gapo dia demo tok guru besar dah nak murid beribu. Gapo dia tahu nak ajar gapo dia hamba tak reti apa. Imam Ghazali kata dak hamba nak belajar. Dia tak percaya dak jual daging dia tu. Sekilo 2 kilo. Nampak sopo orang tak ada pakar lah mana macam orang terbuai ya. Duk jual daging tu. Esok mari pula Imam Ghazali, minta pula merayu pula hamba nak mengaji. Nak mengaji ke mana katanya kawan tu hamba nak ngajar gapo? Hamba jual daging ya. Katanya Imam Ghazali hamba nak belajar. Akhir sekali duk tunggu lama. Katanya tok guru dia nanti lah lepas hamba tutup kedai. Lepas hamba tutup kedai kita buahlah. Dia pun lepas pada sudah tunggu Imam Ghazali ni tunggu nak mengaji. Semangat dia nak mengaji. Lepas pada tutup kedai katanya tok guru dia, okey marilah kita duduk kita buah. Imam Ghazali pun tengok tempat dia jual. Berkobai lah darah huta, darah gapo dia ni. Maka katanya Imam Ghazali nak kota tu nak duduk ke mana? Katanya tok guru dia sapuh lah. Ada kain kau tak? Main kita khidmat. Ada kain kota tak kita nak sapuh tempat ni. Katanya tok guru dia, pas rebel mu besar-besar apa pedoh apa dia. Jubah mu cabutlah kesak ni. Tak ada lagi orang kecek ngambul lagu tu. Mau pecah serebel mu kata besar-besar pedoh apa dia. Sapuhlah tempat mu nak duduk. Jubah mu tu cabutlah. Kesak-kesak. Imam Ghazali kata mengaji gapo dia lagu ni. Petai lagi kena dah. Ya tak payah kitab kau ni, ilmu dia kau ni ya tak payah kitab. Ambil sapuh dia. Nak mengaji, ambil sekebat dia sapuh. Tak cara dah, ambil jubah dia sapuh. Duduk. Katanya tak guru hamba nak mengaji. Hamba nak mengajar apa dia demo orang alim, anak murid besar. Demo kecek sepatah orang dengar belaka kata. Orang bersoho Imam Ghazali ni. Mengarai kitab apa dia. Hamba nak mengajar apa. Hamba nak mengaji. Ginilah. Esok demo mari buat hepo boleh sebaku. Imam Ghazali pun kelik. Tak apalah. Terima kasih. Esok mari bawa hepo. Syukurlah Imam Ghazali berkalinya perasan ingat tok guru dia nak terima jadi anak murid lah. Kalau kita bawa pisai yang dulu ni. Bawa pisai, bawa jambu. Kalau naik surat besar buat apa dia? Buat pulut ngayai golek. Budak-budak makan telur ya. Tok guru makan ayam golek yang dulu. Kalau boleh baca Yasin, buat mari pisai. Naik surat besar, ayam golek. Jangan sokor yang dulu. Tanya orang naik surat besar kan, tunggulah, boleh makan pulut dengan telur. Jadi katanya Imam Ghazali tok guru dia terima anak murid ni. Buat mari hepo. Anak tok guru hamba minat hepo punya. Marilah, dia tengah jual daging tak cara apa dia. Marilah Imam Ghazali. Katanya Imam Ghazali tok guru saya mari dah. Katanya tok guru mari dah, bawa dah gapo dia hamba suruh bawa hepo. Dia pun hitam. Dia bila dia jual dia hitam depan tu. Ni jalan Baghdad. Dia kata gini. Mu duduk bucu tu. Bucu jalan tu mu duduk cokoh. Betul? Duduk mu pecah sekebai mu duduk pegai wahepo mu ayat gini. Siapa dia siku balik hamba, kok pala hamba wahepo seputih. Goyak ke budak-budak laung ke budak-budak pula. Siapa dia nak wahepo, siku atas pala hamba seputih. Imam Ghazali kata, bukan nak makan. Makan berapa dia? Awak lagu tu. Imam Ghazali duduk. Laung dia. Siapa dia kok pala hamba boleh wahepo seputih. Kalau derah 2 butir. Kalau ngejek 3 butir. Budak-budak supaya orang gila.
Ngejek nu, sekelo lagi orang gaduh. Nak buat apa ni? Jek, pau pakat jek. Habislah sebutir, sebaku buat apa. Katanya tok guru dia, habis dah. Orang boleh klik Esok mari bawa beledi bawa cetung Ngaji gapo lah beledi dengan cetung 20. Ambo nak mengaji ilmu. Bukan ngaji lagu ni. Ni. Tradisi kita orang pondok lagu ni. Ambo nak mari mengaji, bapa tok guru suruh mari duk basuh jambai, basuh kolor. Bukan kerja ambo. Tak telitah pun niat ambo nak mari basuh benda lagu ni. Ambo nak ilmu. Lepas pada tu esok mari pulak menggodok mengaji nak ilmu ni. Mari bawa beledi. Katanya tok guru dia ambil isi air dalam beledi ni. Isi air. Berkali nak basuh kedai dia kali. Ambil bawa beledi. Jalan daripada ujung jalan sampai sini. Buat apa dia? Basuh jalan di Erok. Ya zaman musim panas kau gapo dia, ya debu naik ke kedai. Macam pak kita pun je. Pasal naik debu tu, dia kena jiru air. Jari dulu bukan tak. Jari debu lah. Basuh tu gak zeru, jadi basuh, jadi molek. Apabila lagu tu anak murid dia perasa, jalan tengok tok guru buat kerja lagu ni. Gegelah di tempat pondok, kata tok guru kita gila dah lah. Gila dah lah Imam Ghazali nyo. Pakat habis kata gila. Seluruh Baghdad kata gila. Orang dok kata nyanyo ngaji pandai-pandai bijak-bijak gila sekali. Ising kau ragu mana beramal kuat kau. Maka lepas pada tu tok guru dia panggil mari duduk dengan aku. Lepas pada itulah Imam Ghazali kata baru hati hamba terbuka. Daripada ilmu yang tidak ada dalam kitab, ilmu di sebalik ilmu. Pertama ilmu hak kita mengaji ni. Ngaji, boleh ilmu, tak boleh lagi. Ilmu yang sebenar di sebalik amal kita. Apabila kita mengaji, hak ni ilmu ni boleh berkongsi. Wahabi boleh mengaji, orientalis boleh mengaji, orang kafir, orang Cina, orang apa dia, orang Dayak, Kadazai boleh mengaji lagu ni. Bawa mengaji tak ada masalah. Ilmu tulisan hafal tak apa. Apabila kita amal ilmu kita, amal, maka akan mari satu ilmu lain selepas daripada beramal. Nabi kata man amila bima alima aurasahullahu ilma ma lam ya'lam. Siapa dia beramal dengan apa yang ia belajar, apa yang ia tahu, Tuhan akan mewarisi. Tengok, warisi ni tak payah kau usaha waris. Orang timur sako ke kena buat kerja, tak payah buat kerja. Sako ya. Baris toko daripada ayah kita turun kita, tak payah usaha apa dia. Tuhan akan mempusakai, mewarisi ilmu yang ia tidak tahu lagi. Maka dipanggil ilmu laduni ataupun ilmu ilham. Maka orang-orang ulama yang siapa peringkat ilmu laduni dan ilmu ilham, setengah dia mengarang kitab. Maka kitab dia tidak dapat dipahami oleh manusia biasa yang taraf ilmu tahap pertama. Ilmu tahap kedua baru boleh memahami kitab dia. Maka sebab tu ada banyak kitab-kitab tasawuf kita tengok saja supaya putus kayu. Tak faham. Kerana apa? Kerana bukan ilmu ni dah, ilmu mari dengan ilham. Maka apabila lagu tu kadang-kadang kita nampak kitab ni mengarut. Jom tak ada nampak tunjuk lagu ni. Dia nampak lagu ni, tulisan lagu ni lah apa dia. Ni ilham ketika menulis. Maka dia siapa peringkat lagu tu baru boleh menulis lagu ni. Cu tengok kitab Ibnu Arabi. Ibnu Arabi karya kitab Futuhat Makkiyah. Karya kitab Fususul Hikam. Maka masa ilham dia mari. Maka orang ilmu biasa-biasa, katanya orang sufi kata kami mengharapkan kitab kami ini dibaca oleh orang awam. Haram. Kerana apa? Kerana kalau orang awam baca kitab pokok kita sesat. Patut menulis wak gapo dia untuk orang baca jadi sesat. Fususul Hikam tulis wak gapo dia. Futuhat Makkiyah tulis wak gapo dia kalau benda tu jadi sesat. Dia kata kitab ni khas untuk pokok dia saja, untuk orang yang dapat ilham dah tak apa. Kalau orang biasa-biasa ngajilah PhD ko, profesor ko, 12 PhD ko, tapi ilmu zahir belaka, ngajilah tak dapat rasa ilmu pokok dia.
Tapi orang kalau tak mengaji, ada ilmu lagu ni, boleh baca kitab dia. Lepas tu dia kata orang sufi ni mengarut tulis kitab tak siwi baca. Lepas tu kata kalau baca jadi sesak pula. Pelik sungguh ilmu lagu ni. Ya gini, ilmu ni kalau tinggi sesak belaka, bukan dalam ilmu tasawuf. Ilmu tauhid tinggi-tinggi pun kalau orang awal biasa sesak. Ilmu fiqh tinggi-tinggi baca sesak kau. Ilmu fiqh ya tu. Tapi hak tinggi, kitab baca baris tak tahu alif jatuh. Kitab nahwu mughni labik. Aja ruminyuh tak ada baca lagi, baca mughni labik, mutah beroyo ya apa dia. Tak boleh nak baca gapo dia nya syarah tak tahu. Peliklah. I'rab selapis, 2 lapis, 3 lapis, 4 lapis, berlapis-lapis, kurang lapis. I'rab dia putar lagu ni. Orang hak peringkat ilmu rendah pening ya. Sebab tu kita jangan duk salah kepada ilmu tasawuf saja. Ilmu tasawuf ni tu jujur sekali. Dia ya awal-awal lagi. Jangan baca kitab-kitab hamba. Haram hukum dia. Jadi sesak. Ilmu orang lain tak ayat lagu tu. Banyak mana orang sesak dalam fiqh pun ada. Sesak dalam hadis pun ada. Sesak dalam tafsir pun ada. Apa yang haram kata? Jangan baca orang bahasa tak reti bahasa dalam ilmu nahwu. Jangan duk baca kitab-kitab tafsir. Ya tak ayat lagu tu. Orang sufi jujur ayat. Jangan duk baca kitab hamba takut jadi sesak haram. Padahal ilmu lain ramai mana sesak. Kakak Wahabi tu sesak jodoh tu. Baca hadis kok mana, baca tafsir kok mana, bejok sendiri. Ulama tak pernah sebut. Kadang-kadang pakai bahasa Arab pandai, pakai terjemah sendiri. Sopor dengan dia ni bisa belaka. Pandai bahasa Arab ya. Ngaji bahasa Arab. Balaruh pun tak reti. Hak ni pun tak reti. Tafsir pun tak pernah baca. Baca bejok sendiri. Dia ajar umat lagu tu. Pelik sungguh. Manusia sesak dengan ilmu. Ilmu ini seperti lauk katanya ulama. Katanya Imam Ghazali ni, Dabai Imam Ghazali. Dia kata aku terjun dalam semua ilmu. Maka aku berenang siapa ke hujung dia. Dia kecek kiasan. Semua ilmu hamba terjun belaka, dan hamba berjaya berenang siapa ke lepas. Maknanya habis lah hamba mengaji siapa hotel lah semua ilmu. Kecuali ilmu hamba terjun. Koh berenang, koh jauh. Koh berenang, koh jauh. Akhir sekali hamba lemah dalam ilmu tu. Ilmu apa? Ilmu tasawuf. Semakin berenang, semakin dalam. Akhir sekali hamba lemah dalam tu. Hak lain hamba lepas. Dah lah. Pulah dah sampai ke hujung. Maknanya berjaya habis khotel semua. Tetapi ilmu tasawuf semakin dalam, semakin gampang. Sebab apa semakin banyak? Sebab ilmu peringkat kedua. Ilmu peringkat kedua ni mari direct daripada Tuhan. Siapa dia boleh lepas ilmu Tuhan? Kalau ilmu kita, ilmu gapo rasa boleh lepas lah ilmu manusia. Dah lah kata dia. Tapi ilmu Tuhan nak terjun lagu mana? Semakin terjun semakin nampak bisa Tuhan. Semakin sudah. Pas lagu mana? Lautan yang tidak bertepi. Maka ilmu tasawuf ni sangat dalam. Ada orang asyik masuk dengan ilmu tasawuf ni. Kerana sangat suka. Sedap sekali ilmu tasawuf. Ilmu lain sedap dah. Tetapi kalau orang biasa mengaji ilmu tasawuf paling sedap sekali. Sebab tu orang mengaji tasawuf tidur belakang. Tidur. Ketok guru tasawuf kecek slow. Tengok pun tidur. Sedap lah je dah tu kali. Kalau mengaji ilmu fiqh gak suka betul tanya masalah betul kena mikir betul ke apa. Tasawuf ni duduk lagu tu. Ketahui olehmu bahawa tawakal itu 3 martabat. Tak ada juga nak kecek bab tawakal 3 martabat. Apabila sebut tawakal 3 martabat buat kita hak nombor 3 lalu. Hak nombor 1 bukan. Tipis yang nombor 1. Nombor 2, nombor 2 tak ada bela mana. Hak nombor 3 tu hamba je lah dah. Pak lolok koya-koya nombor 3. Padahal tak tahu alik jatuh lagi. Nyemai di setel paciruh kita ni.